what are the requirements? Our requirements today is that you should be able to solve problems collaboratively using as much technology as you can. In school, you're taught exactly the opposite. I think that the easiest way to make a change in both of these people, teachers and parents, is to change the examination system. It's not as though parents don't want their children to be creative, don't want their children to be happy and free to learn what they like. They all want it. It's just that they say, no, but you have to pass that exam, and therefore don't focus on anything else other than the exam. The teacher knows that this is the demand of the parent, so she then also has to give up everything about creativity and teach to the exam. So the examination is actually driving the whole system the way it is right now. If we change that, we change everything else. Sistem pendidikan dominan dunia sudah tidak lagi relevan, sudah ketinggalan zaman. Inilah akan antara benda yang ingin kita bincangkan hari ini, kerana ini adalah susulan daripada perbincangan yang berlangsung dengan hebatnya di KLCC Convention Center pada 12 hingga 14 November lalu dengan World Innovation Forum Kuala Lumpur 2013. Astro Awani juga berada di sana setiap hari sebagai rakan dan penyiar rasmi pada WRFKL 2013. Jadi untuk itu saya ada tetamu-tamu yang hebat untuk membincangkan perkara itu. Terima kasih kepada Cynthia. Tapi bukan itu sahaja kata-kata Profesor Sugata Mitra. Beliau juga mengatakan bahawa konsep dasarnya adalah sistem dan model pendidikan kita ini berasaskan pada sistem yang mungkin zaman era Victorian Times, kata beliau, kerana itu zaman Empire British yang ingin melahirkan produk-produk pendidikan yang berbentuk seperti pengeluaran kilang. Orang yang identikal untuk melakukan tugas dan fungsi-fungsi yang hampir sama. Tetapi dalam era kurun ke-21, di mana sifat kreativiti dan inovasi itu lebih penting dan keunikan peribadi dan sentuhan peribadi itu juga semakin penting, bagaimana sistem pendidikan kita akan bergerak sejajar dengan kemahuan yang kita mahu dan perlukan ini. Oleh itu ada bersama saya pada hari ini pakar-pakar dalam bidang pendidikan dan juga inovasi untuk membincangkan perkara ini. Saya ada Datuk Frida Pilus di sebelah kanan saya, pengasas dan pengurusi Sekolah Cempaka. Saya juga ada Datuk Norizan Bapu yang baru pulang dari Mekah dan terus tak sempat berehat banyak datang ke Astro Awani, mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, dan tentunya Dr. Mazalan Khamis, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia yang membawakan kepada kita WRFKL 2013. Dan seperti biasa, di kiri saya Haji Nazri, sebelah kanan saya adalah Saudara Zul. Soalan saya yang pertama mungkin saya nak terus saja kepada Datuk Frida Pilus dalam hal ini. Kerana saya telah mendapat peluang untuk pergi dan melihat antara mercu utama pendidikan sekolah Cempaka dalam bentuk kolejnya di CILC di Bandar Anstek. Dan saya melihat di situ reka bentuknya, cara bukan saja infrastruktur tetapi cara pembelajaran itu direka bentuk. Walaupun pada sistem perisian pendidikan virtual learning system misalnya, pergi ke luar negeri untuk mencari sistem terbaik, semuanya meletakkan individu itu di tengah. Individu yang dikenali sebagai pelajar itu yang diutamakan, itu fungsinya. Tapi apa yang Profesor Sugata Mitra tengah kaji juga sama. Beliau meletakkan komputer yang diletakkan di dalam dinding yang tebal supaya di tempat-tempat yang paling miskin di India contohnya, dan beliau memerhatikan kajian membuktikan bahawa kanak-kanak boleh belajar sendiri dengan hanya berpandukan komputer dan internet walaupun mereka tidak pernah mengenalinya. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan keupayaan sistem yang kita ada ini untuk mengeluarkan kreativiti terbaik dalam kanak-kanak walaupun di peringkat yang paling terpencil misalnya. Saya fikir kita ni selalu underrate apa yang anak-anak kita boleh buat. Ya? Kita patut dedahkan mereka kepada semualah. Ada juga orang mengatakan kita ni old fashion ataupun Victorian, katakan rote learning is no good. Tapi saya lain pendapat. Saya fikir kita mesti ada balance. Rote learning does something else to your brains. You see, we have to develop the whole brain, not only the left and the side. It must be both. We used to memorize times table, poetry, lines in Shakespeare. It does something else to your brain. It doesn't mean that you are only one-track minded, you know. Because with that, you must also remember that you build a character with what you learn from Shakespeare, the way it was written. You build character and personality, you know.
So I feel that we cannot say one system is bad, another system is good. We have to improve all the time and do innovations. Like in the girls' school you mentioned, we did not want it to be like a boarding school macam like a prison. It must be like a home because they are away from home. Kalau dia selesa kat rumah, di sekolah mesti selesa juga supaya itu menjadi learning environment mereka. So we do a lot of things that is not just for the exams, tapi kita juga tidak katakan oh kita ni exam. Banyak orang Melayu, orang Malaysia kata exam oriented. So buang exam. Tak boleh. Kita mesti ada benchmark. But how do you determine that benchmark? That's very important. Rizal, itu yang Sujata Mitra mengatakan bahawa kalau di kawasan yang ataupun terdedah dengan urbanisasi, peluang untuk anak-anak itu expose kepada perkara-perkara yang lebih tinggi untuk keluarkan talentnya lebih tinggi kerana mendapat guru yang terbaik, sekolah seperti sekolah Dr. Farida dan sebagainya, sekolah kluster, sekolah prestasi tinggi. Tetapi kawasan yang akan berada di luar jangkauan kemajuan, mereka akan kurang mendapat pendedahan yang lebih baik untuk talent mereka keluar. Jadi itu yang beliau maksudkan tentang teknologi memasuki kawasan-kawasan remote ini, maka peranan guru yang terbaik itu dapat digunakan dalam bentuk teknologi walaupun mereka berada di mana sahaja, mereka mendapat akses kepada pendidikan yang terbaik. Pandangan saya bersetuju juga dengan apa yang Datuk sebut tadi dari segi balance-nya. Tapi kalaulah nak dikatakan pendedahan yang nak diberikan pada anak-anak tidak ada di kawasan-kawasan luar bandar, saya boleh bagi dua. Tiga immediately comes to mind. SK Baklalan, SK Lulubai di Sarawak. Paling dalam bahagian ketiga pedalaman tetapi kita tengok kreativiti guru bagaimana saya baru yang menerima gambar-gambar daripada guru besar dia. Mereka lebih advance dari segi banyak benda lah. Photography Club, mereka bekerja dengan WWF, International Bird Watchers, dan mereka telah melakukan pelbagai perkara learning in the environment. Jadi can be done. Datuk, kita rehat sebentar. Lepas tu saya nak pergi kepada Dr. Mazlan kerana mungkin bagaimana nak memastikan itu bukanlah yang alternatif tetapi yang mainstream, arus perdana. Kebanyakan sekolah macam tu, kita ada 10,000 lebih sekolah dan saya rasa itu juga tujuan World Innovation Forum 2013. Dr. Mazlan, bagaimana nak menyahut apa yang kita bincangkan di tahap tertinggi kreativiti dunia itu untuk implementasi cabarannya itu di Malaysia selepas ini? Anda tentunya kalau mengikuti Astro Awani telah mengikuti liputan Astro Awani terhadap World Innovation Forum Kuala Lumpur 2013 dan di dalamnya kita telah keluarkan cerita tentang Profesor Teknologi Pendidikan di University of Newcastle, Profesor Sujata Mitra yang terkenal dengan TEDx-nya dalam bidang pendidikan, Hole in the Wall tu, di mana diletakkan komputer di komuniti terpencil yang tidak pernah pun menggunakan ada akses pun komputer dan pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak boleh belajar sesama sendiri dan mereka boleh menggunakannya walaupun tanpa diajar. Oleh itu saya nak ambil pemikiran itu daripada Dr. Mazlan. Ini antara perkara yang boleh kita tarik keluar daripada WIFKL dan kita bawa ke dalam negara, tapi cabaran untuk membawa itu Dr. Mazlan. Terima kasih. Dan kita tahu bahawa pendekatan yang dicadangkan oleh Sujata Mitra sesuatu yang agak radikal, tapi sebenarnya natural progression in education. Sekarang ni saya rasakan bahawa dengan adanya internet, adanya Gen Y, jadi the system is ripe for disruption. Sujata membawakan contoh misalnya satu ketika dulu orang belajar secara apprenticeship. Tak ada kertas, tak ada apa. Jadi dia belajar secara direct, tengok orang buat dia pun buat. Kemudian bila terciptanya kertas contohnya, maka mulalah orang menulis, belajar menulis dan seterusnya. Maka pendidikan adalah menggunakan guru untuk mengajar menulis dan sebagainya dengan adanya buku Dan bila ada industrialization, maka dia perlukan production line. Jadi terciptalah
sekolah yang sebagaimana yang kita ada sekarang ni. Duduk dengar apa cikgu cakap, cikgulah sumber ilmu dan sebagainya. Nah, sekarang kita dah berada di satu lagi zaman di mana kita ada internet, kita ada akses yang mudah, kita ada laptop, kita ada tablet dan sebagainya, dan kita ada generasi yang boleh mendapatkan maklumat benar-benar di hujung jari mereka. Jadi di sinilah disruption yang perlu kita fikirkan. Adakah kita perlu lagi memastikan pelajar belajar dalam keadaan 300 tahun dulu proses industrialization in the West, ataupun adakah perlu pendekatan yang baru? Dan salah satu pendekatan yang dikatakan ialah jika kita berani memperkenalkan internet dalam classroom, dalam peperiksaan, now you will have a revolution, because cikgu, guru-guru bukan lagi mempunyai kuasa terhadap knowledge. Sekarang ni peranan guru dah perlu berubah. Maknanya dia mencadangkan supaya guru bukan mengajar murid, tapi memberikan soalan-soalan yang akan menyebabkan murid mencari dengan lebih dalam, menggunakan alam maya dan belajar secara lebih wholesome. Saya rasa itu adalah satu disruption dalam education, innovation yang sangat berani dan mungkin boleh berlaku. Datuk Norizan lama dalam sistem pendidikan kita dan juga sekarang melihat kepada hybridnya, iaitu seperti sekolah amanah. Bagaimana kesediaan kita untuk melakukan positive disruption itu? Saya amat bersetuju dengan apa yang telah dikatakan oleh doktor tadi, Prof. Ya. Sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Datuk, we don't underrate the children. Ya. Kerana macam kita tengok di sekolah amanah sekarang, kita mendidik anak untuk menjadi learners of learning. Okay. Jadi learner engagement. Tak ada lagi, kalau kita tengok sana, the classes are not like this. Tak ada lagi macam ada boundary dan all in rows. Kita melibatkan pelajar itu, budak tu sendiri yang memikir, bertanya, berbincang sama rakan-rakan, menyusun fakta, mencari ilmu, macam dikatakan oleh doktor tadi, memang amat tepat. Dan boleh dilakukan kerana dalam masa 3 tahun saja tak ada langsung teaching to the test, keputusan dengan sendirinya meningkat. Datuk Frida setuju? Saya nak cakap sedikit lah. Ya, teruskan. A word of caution. Sekarang ni, because now everything, nak tahu apa? Google. Everything is Google. But remember, many of us, you and I, we didn't have Google and we did a lot of things. But of course with Google now, you can find anything, whatever you want to do. A word of caution, yeah? People, children, if we don't do it properly, they become complacent learners. We think that they're learning. We think because banyak sangat, they're exposed to so many things. Like you say, they become masters of learning. They are engaged in learning. Are they really engaged in learning? Are they really doing research and questioning what is on Wikipedia and Googling? Because, it is also another piece of information. They must learn to think, is this right? Is this not right? I have just read this book, David and Goliath. Okay. He was talking about big classes, small classes. And then he was saying that, a lot of parents think that small classes are good. And then another teacher pula kata big classes are good. And I say, you have to think for yourself, is it really good? Small classes or big classes? It all depends on the teacher and depends on the student. So you cannot, as a sweeping statement, say small classes are good or big classes are good or whatever it is. So now we need children actually, because my school, we are a one-to-one school, the only in Malaysia and most probably in this region. All our secondary school children and upper secondary primary school children, they ada laptop, they ada iPhone, smartphone. So they do this, they do research, they do design, they do everything. What do I have to teach them? I have to teach them to do research in a different manner. We did that, we went to the library, Dewey system and all that, right?
Now you want to Google something on the website, you can get 1,000 websites. Okay. But how many websites do you look at? The first 3 or 4. Correct? Or you go through so many, at the end of the day, pening kepala, you don't even really get what you want, what's relevant. Saya perlu So a new method of learning how to teach them to learn, to do research. Ya, To search. hujahnya adalah perubahan masa, perubahan teknologi, menyaksikan mungkin pedagogi juga terpaksa berubah, Dr. Mazlannya. Dan dalam konteks itu, bagaimana kita boleh melakukan anjakan ini? Semua orang akan setuju bahawa teknologi itu penting. Tapi bagaimana caranya? Kerana kalau kita tidak akui bahawa generasi sekarang ini, mereka tidak bermula dengan menulis menggunakan pen dan pensel. Mereka bermula dengan menggunakan skrin sesentuh, sama ada telefon pintar maupun iPad dan sebagainya. Maka itu yang kita akan bincangkan selepas ini, bagaimana kita boleh melompat ke depan dalam hal ini. Kerana kita tahu banyak kekangan yang sudah pun ada, tapi kita mahu lompatan untuk melepasi semua kekangan ini dalam sistem pendidikan selepas ini. Sekolah di awan itu kalau literal, tapi school in the clouds, granny in the cloud, ataupun capaian sebenarnya menggunakan pendekatan big data atau pengolahan data yang besar. Kita gunakan itu untuk menyimpan data-data kita, mempadankan data yang ada di telefon pintar kita dengan disimpan di dalam pengolahan data yang jauh daripada kita. Kalau hilang pun tak apa. Tetapi dalam konteks itu, bagaimana kita aplikasikannya untuk penggunaan pendidikan? Dan Sugata Mitra mengatakan bahawa dengan menggunakan pendekatan granny in the cloud misalnya, nenek-nenek yang berada di United Kingdom boleh membantu mengajar di sekolah-sekolah di seluruh UK dengan video conferencing misalnya. Dan ini membantu self-organized learning environment itu yang ditermakan, iaitu pelajar boleh duduk tetapi mempunyai sentuhan garapan daripada seorang yang begitu berpengalaman, dan ini mengingatkan mereka kepada nenek mereka sendiri. Jadi ada sentuhan peribadi, ada sentuhan pendidikan. Saya nak balik kepada Dr. Mazlan dalam hal ini. Bagaimana mungkin Yayasan Inovasi menolak keluar rumusan-rumusan dan idea-idea mungkin radikal ini daripada World Innovation Forum untuk menuju kepada kementerian lain ataupun birokrasi-birokrasi lain untuk mengambilnya, walaupun tidak untuk dilaksana sebagai iktibar dalam membandingkan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Sebenarnya bila Sugata berbicara tentang granny in the cloud, okay, dia membayangkan bahawa tugas tanggungjawab guru itu dah jadi lain. Dia seolah-olah macam grandmother. Maknanya bukan lagi kata fakta ni betul atau tidak, tapi bila kanak-kanak melakukan sesuatu pembelajaran, dia hanya bertanya, oh elok, macam mana you dapat macam ni? This is very nice. How did you do that? So, jadi tugas dia dah macam granny. And jadi kita perlu melihat bahawa apabila kita berbicara tentang disruption in education through innovation, it is by way of changing the role of the teachers themselves. Jadi sekarang ni guru tidak lagi menjadi guardians kepada ilmu pengetahuan, sebab kita tahu everything is at your fingertip. Guru punya tugas ialah untuk menjana soalan-soalan yang cukup mendalam untuk menyebabkan kanak-kanak ni berfikir dan menggunakan ilmu yang dia boleh dicapai di mana-mana. Contohnya dia kata, apa jadi kalau kita ada ayam yang tak ada bulu contohnya. Jadi padahalnya dia nak mengajar biologi, nak mengajar tentang perbezaan antara vertebrata dengan invertebrata dan sebagainya. Jadi dari soalan yang menyebabkan kanak-kanak terbayang ayam yang togel dan sebagainya, dia akan melayari pelbagai bidang ilmu dan menghasilkan jawapan-jawapan. Dan tugas guru apa dia? Bertanya dengan lebih mendalam. So kenapa you kata macam tu? It's very good. How did tell us what do you Pendekatannya learn? tak skema. Dan soalannya tidak berbentuk seperti dibentangkan dalam laporan tahunan syarikat. Itu yang saya dapat daripada pembentangan Sugata Mitra. Datuk, keberangkalian untuk kita melaksanakan pendekatan seperti itu? Memanglah, saya rasa yang pertama sekali kalau nak balik kepada guru,
mindset kena berubah lah. Tapi mindset boleh berubah. Kalau di kalangan guru mindset boleh diubah. Tetapi cara benda tu dibuat kalau daripada pusat ini tidak berbeza, kita tidak akan dapat melakukannya. Dan satu lagi, itulah satu sebabnya misalnya kalau bercakap tentang peperiksaan apa yang telah dikatakan oleh profesor tadi. Kalau kita kata sekarang kita mengganjak kepada pentaksiran berasaskan sekolah, dan banyak orang dah risau PMR tak ada, sebenarnya bukan PMR tak ada. Ya, kita berganjak kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Kerana kalau kita bercakap tentang pendidikan sepanjang hayat, itu yang kita nak aplikasikan sekarang. Jadi kalau melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, dialah melahirkan insan yang seimbang, yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tetapi kita dah overfokus kepada intelek. Sekarang kita nak berpatah balik di mana kita boleh mengolah melalui psychometric testing, dia aptitude, kita tahu apa jenis pelajar, supaya cikgu lebih memahami insan itu sebagai seorang manusia, bukan saja sebagai seorang murid di dalam kelas. Bagaimana kita nak melihat perkara itu? Kalau dalam aspek ini, inovasi dan sebagainya, kita boleh tahu dan kita boleh dengar cerita ini semua. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Kerana kalau lihat kepada sekolah amanah sendiri, ada partnership syarikat-syarikat korporat dalam aspek itu, mungkin memudahkan idea-idea yang radikal ini untuk masuk dan dijadikan sebagai contoh. Kalau dalam sistem pendidikan kita di Malaysia, kita ada sekolah berasrama penuh yang sepatutnya menjadi sekolah yang elitis dan menjadi satu contoh yang terbaik dalam penggunaan teknologi dan sebagainya. Peranan Datuk Seri dan bagaimana kita melihat perkara ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi? Di sini orang kata empowerment dan juga apa yang kita kata memberikan what is the word use, autonomy. Kena bagi kepada guru sekolah-sekolah ini. Kita tidak bermaksud kita nak kena dengar semua daripada atas sahaja dan mengikut apa yang dah structured, a template that is already fixed. Ya, di kalangan anak-anak yang di sekolah asrama penuh misalnya, mereka adalah anak-anak yang pintar. Ya, jadi kenapa kita kongkong kepada mereka ni supaya mengikut structural method sahaja? Kita kena memberi lebih kelonggaran pada mereka untuk orang kata melahirkan ilmu di kalangan diri di dalam diri sendiri itu dengan cara memberi independence dan autonomi kepada anak-anak. Datuk Fida, dalam 30 saat orang selalu kata sekolah swasta ni dah hanya pentingkan pendekatan elit saja, tapi aspek kemanusiaan itu. Well, I would say elite tu, elite apa makna elite tu? Kepada saya, elit tu bermakna elit dalam pendidikan. Bukan elit pasal ada duit pergi sekolah swasta. Tapi saya nak to go ahead to 15 saat je Datuk. Teruskan. What doctor said just now about the teacher tadi, granny apa? Granny in the cloud. Granny in the clouds. I think where the teachers are, a lot of people use this buzzword to become a facilitator. But I always tell my teachers, you must be the number super learner before you can become a teacher. You cannot just be this granny in the cloud if you just ask questions where you yourself are not the you do not know the ilmu itself, you know. So tak boleh. You must be a super learner yourself. You must be a scholar because a school is where you teach Datuk them Frida to be a baru saja scholar. memberikan topik untuk diskusi seterusnya, super learner itu kepada guru. Terima kasih kepada kedua-dua Datuk, terima kasih kepada doktor. Dan ya, setakat itu saja masa, tapi kita akan sambung bincangan ini dalam rancangan yang lain. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada semua yang ada. Kita ada laman sesawang, kita ada aplikasi mudah alih di Android dan juga di Apple iOS, dan teruskan bersama lagi Astro Awani. Sekian, jumpa lagi. Actually kan